Okay. Okay, kita pergi pada soalan kita yang pertama. Soalan kita yang pertama. Ini daripada sekejap segi adjust sikit. Okay. Jadi dalam soalan ni dia bagi dua gambar rajah ni soalan esei. Okay, jadi suka untuk cikgu ingatkan anak-anak nanti pada hari peperiksaan SPM, soalan esei kamu ada 3, soalan nombor 9, nombor 10 dan soalan nombor 11. Nombor 9 dan 10 adalah pilihan. Jadi untuk soalan nombor 9 dan 10 tu, sebelum kamu pilih nak jawab nombor 9 ke nombor 10, kamu baca dua-dua soalan. Kena baca dua-dua soalan. Kemudian kamu bulatkan bilangan markah ataupun nombor soalan yang kamu rasa kamu tahu dan boleh jawab. Andai kata tie, maksudnya dua-dua tu sama, maksudnya yang ni pun kamu tahu banyak ni, yang nombor 10 pun tahu banyak ni. So, kamu tengok balik pada soalan yang markah 10. Yang mana kamu rasa yang paling kamu yakin kamu boleh bagi banyak reasoning. Kalau boleh bagi banyak sebab. Jadi pilih yang itu. Jadi soalan kamu nanti soalan nombor 9, kemudian halaman kosong untuk jawapan. Soalan 10, halaman kosong untuk jawapan. Soalan 11, halaman kosong untuk jawapan. Jadi jangan miss. Jangan miss satu esei. Nombor 11 wajib jawab untuk semua orang. Okey, ini soalan contoh nombor 11. Jadi dia bagi kita dua gambar rajah dan soalan yang pertama dia bagi definisi apakah yang dimaksudkan dengan suhu. Ini cikgu rasa semua orang tahulah darjah kepanasan ataupun darjah kesejukan. Ukuran kepanasan sesuatu jasad. Boleh jugalah. Yang minimum kita ambil adalah darjah kepanasan. Jadi kita baca soalan B yang pertama. Berdasarkan rajah 11A dan 11B, bandingkan suhu awal dan jisim cecair X sebelum dipanaskan. Jadi kat situ bila soalan esei macam ni, kita dibenarkan guna simbol matematik. Tapi sebab soalan satu ni dia ada dua item yang dia bandingkan. Suhu awal sebelum dipanaskan, jisim cecair X sebelum dipanaskan. Jadi kena salin kedua-dua ayat soalan ni. Kalau tanpa perkataan suhu awal atau jisim cecair, bermaksud kamu terus tulis perkataan raja macam tu kan. Jadi jawapan kamu jadi salah lah. Sebab kamu suruh orang yang baca jawapan kamu tu, pilihlah mana satu jawapan. Tak boleh macam tu. Jadi kena dekat esei kita salin balik ayat soalan untuk perbandingan yang ni. Tapi kalau dekat struktur tak salin tak apa. Kat esei kena salin. Dan nak buat dalam bentuk ayat pun tak ada masalah. Cuma dia bagi 5 muka surat kosong. Jadi bila tulis soalan tu letak nombor soalan A, kemudian selang. Jangan tak selang. B yang pertama, tulis jawapan, selang lagi. Sebab tulisan pun tak berapa nak cantik kan. Jadi bila tulis rapat-rapat, kemungkinan sukar untuk mata orang yang baca tu nak tangkap apa yang kamu tulis. Kalau mata orang yang baca tu, mata cikgu kamu tu penat, jadi dia salah baca, jadi kamu pun boleh hilang markah. Jadi kita tengok pula soalan B yang kedua. Berdasarkan rajah 11.2A dan rajah 11.2B, bandingkan kenaikan suhu cecair X selepas pemanasan. Jadi kat sini dua-dua rajah 11.1 tapi A dan B. Kemudian rajah yang kedua 11.2 A dan B. Jadi kalaulah kamu tersalah tulis, kamu buat 11.1 dan 11.2, maksudnya kamu salah bandingkan rajah, automatik salah. Jadi kena hati-hati bila soalan yang macam ni, kena hati-hati. Kadang-kadang dia trick kamu macam ni lah. 11.1A, 11.1B macam tu. Jadi kadang-kadang kita cuai, jadi kita tertulis 11.1A, 11.2A. Kadang-kadang ada juga buat macam tu. So jangan silap macam tu.
Jadi dia nak bandingkan kenaikan suhu cecair X selepas pemanasan. Jadi kita tengok, selepas pemanasan 11.2, salin balik ayat soalan dengan nombor soalan. Nombor soalan B yang kedua, jawapannya. Kemudian soalan yang ketiga, kaitkan jisim dengan kenaikan suhu. Kemudian dia diminta nyatakan kuantiti fizik yang mesti dimalahkan bagi mendidaksikan hubungan antara jisim dan kenaikan suhu. So ada dua soalan dekat sini. Yang pertama, dia nak hubung kait jisim dengan kenaikan suhu. Yang kedua, dia nak nyatakan kuantiti fizik. Hubung kait jisim dengan kenaikan suhu, jawapan dia ada dekat B1 dan B2. Jadi cuba tengok, jisim 11.1A tu besar dari, kalau kenaikan suhu 11.1A tu kurang dari. Jadi bila kamu susun jawapan macam ni, chances kamu nak tersilap tulis kebarangkaliannya adalah rendah. Jadi kamu akan tulis jawapan kamu, jisim bertambah, kenaikan suhu berkurang. Kenapa tulis macam tu? Sebab simbol matematik ni tak sama. Jadi yang besar ni kita kata bertambah, yang kurang ni less than ni, kurang dari ni kita tulis berkurang. Macam tu. Okay. Untuk kamu tahu kuantiti fizik yang dimalahkan, bila kamu baca soalan ni semua, kamu tahu dia mengenai muatan haba tentu. Jadi, kamu tahu formula yang terlibat adalah Q sama dengan MC delta theta. Itu formula yang terlibat. Jadi dalam persamaan ni, yang telah ditanya dekat dalam soalan adalah kenaikan suhu cecair delta theta, jisim cecair sebelum dipanaskan M. Jadi kuantiti lain yang tak ditanya itu bermaksudnya itulah yang telah cikgu salah tulis bergerak balas, yang telah dimalarkan. Jadi kuantiti yang dimalarkan, kamu akan tulis jawapan dia muatan haba tentu ataupun tenaga haba yang dibekalkan. Okey, sampai sini okey tak? Ada nak tanya apa-apa? Okey, terima kasih dah. Okay, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan ni bernilai 4 markah. Dia kata, haba daripada matahari memanaskan pasir di pantai dan air laut dalam tempoh yang sama, didapati pasir lebih cepat panas daripada air laut. Menggunakan konsep fizik yang betul, jelaskan pernyataan di atas. Okey, bila soalan 11.2 B2, sekejap je, saya petang balik. Betul lah, cikgu salah tulis. Betul. Terima kasih bagi tahu. Saya betulkan sana. Typo. 11.2. Alright. Terima kasih. Alright. Okay. Betul, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Jadi kita balik pada soalan ni. Kalau soalan yang macam ni, bila soalan 4 markah macam ni, bila kamu tak ada idea, satu, perkara yang kamu kena pasti, adakah soalan ini melibatkan apa-apa hukum atau prinsip. Kalau contohnya dia melibatkan hukum Pascal, maka tulis nama hukum tersebut. Prinsip Pascal, tulis nama prinsip tersebut, prinsip Pascal. Kalau contoh hukum Lenz, tulis nama hukum tu, hukum Lenz. Kemudian kalau dia melibatkan prinsip atau hukum, kamu tulis sekali maksud bagi prinsip atau hukum tu. Kalau hukum Hooke, kamu tulis maksud hukum Hooke sekali. Dan kalau kamu tahu formula yang terlibat, contoh hukum Hooke F sama dengan KX, Pascal P1 per F1 sama dengan P2 per F2. Jadi kamu tulis formula yang terlibat kalau kamu tahu formula yang terlibat. Kemudian kamu tengok pula lagi, kalau
soalan itu melibatkan proses, kamu kena bagi tahu proses sebelum, semasa dan selepas. Jadi kalau macam soalan yang ada kat depan kita ni, dia tidak melibatkan proses. Dia adalah satu pernyataan, satu statement yang katakan sebab kita tak ada kamu kena letak diri kamu sebagai calon. Kamu tak ada skema dekat tangan kamu kan. Jadi kita cuma tulis semua possibility yang ada untuk jawapan macam ni. Kalau dalam calculation, dalam pengiraan, tulis formula tidak ada markah. Kecuali formula yang tidak diberi dalam list formula akan dapat markah. Tapi untuk soalan essay yang macam ni, formula boleh dapat markah. Untuk soalan essay yang macam ni lah. Jadi janji dia ada kena mengena. Jadi kamu baca balik, ini adalah dia bukan satu proses. Oh ya ke? Saya tak perasan. Baik. Jadi yang ini bukan satu proses. Dia adalah satu statement yang katakan pada ketika itu haba daripada matahari kena pada pasir dan air laut dalam masa yang sama, tapi pasir cepat panas. Jadi kita boleh pakai ayat soalan sebagai hint ataupun kata kunci untuk kita dapat jawapan yang sebenar. Jadi kita tengok haba daripada matahari bermaksud haba yang diterima ada haba yang sama. Lepas tu kita tengok kat sini pasir lebih cepat panas. Kalau kita guna perkataan cepat panas dalam jawapan, salah sebab dia ayat soalan. Tapi kalau kita kata suhu meningkat lebih cepat, membawa maksud yang sama dengan cepat panas, betul. Kamu kata kadar kenaikan suhu cepat pun membawa maksud yang betul. Jadi konsep fizik yang betul, kalau kamu baca daripada soalan yang A tadi, kamu tahu ini melibatkan muatan haba tentu. Jadi kamu tahu formula yang terlibat adalah Q sama dengan MC delta theta. Jadi bila daripada perkataan haba daripada matahari, kamu boleh translate dalam bentuk ayat lain, pasir dan air laut menerima tenaga yang sama dari matahari. Okay, ini markah. Kemudian bila kamu kata pasir lebih cepat panas, kamu kata kenaikan suhu pasir tinggi dari kenaikan suhu air laut. Jadi bila kamu faham muatan haba tentu, jadi kamu tahu yang cepat panas mempunyai muatan haba tentu yang kecil. Jadi kamu letak lagi alasan dia reasoning. Jadi kamu tahu yang terlibat dalam formula ini adalah Q sama dengan MC delta theta. Dan biasanya kita kalau kamu boleh buat, baguslah. Tapi kalau kamu tak boleh buat, tak apa. Kamu buat hubungan antara dua perkara yang sedang berlaku dekat sini, kenaikan suhu dengan muatan haba tentu. Jadi kalau kamu pandai nak buat hubungan, kamu akan dapat muatan haba tentu berkadar songsong dengan kenaikan suhu. Okay, yang ni semua markah. Biasanya dalam soalan esei yang macam ni, walaupun markah dia 4, jarang sekali skema pemarkahan ada 4. Biasanya dia akan bagi lebih lah, 5 ataupun 6. Sekali-sekala je lah dapat 7, biasanya 5 lah. Sebab SPM bukan macam Cik selalu kata lah, dia bukan untuk menghukum kamu, tapi dia nak menguji pengetahuan yang kamu ada. Okay, sampai sini faham tak? Ada nak tanya tak? Okey, Alhamdulillah. Jadi kita tengok pada soalan yang kedua, yang keempat ni untuk soalan pertama yang D. Raja menunjukkan sebuah rumah berkonsepkan bangunan hijau. Bangunan hijau adalah bangunan yang memberikan impak positif terhadap iklim dan persekitaran semula jadi. Kat sini dia nak kamu faham maksud bangunan hijau. Bukan bangunan hijau tu kena tanam banyak pokok. Bukan. Bukan bangunan hijau kena warna hijau pun bukan. Bangunan hijau bermaksud bangunan dia saving energy lah. Dia takkan buat greenhouse effect. Guna tenaga solar boleh, tapi soalan bukan minta kamu guna tenaga solar. Kita tengok balik soalan.
Soalan kata menggunakan konsep fizik yang sesuai, cadangkan penggunaan bahan dan reka bentuk yang sesuai untuk meningkatkan pengudaraan dan memastikan suhu dalam rumah tidak tinggi. Jadi dekat sini ada satu keyword, meningkatkan pengudaraan. Meningkatkan pengudaraan, kamu boleh guna dalam reasoning, dalam alasan, tetapi jangan tulis perkataan meningkatkan pengudaraan. Apa maksud meningkatkan pengudaraan? Udara keluar dan udara masuk berlaku dengan bagus. Maksudnya banyak udara boleh masuk, udara panas dalam rumah banyak keluar. Atau bahasa ataupun kita kata apa? Ya betul. Betul ayat tu, lebih banyak udara dapat masuk dan keluar. Kamu kata pertukaran udara berlaku, kamu kata udara panas dapat keluar. Itu maksudnya pengudaraan. Tidak ada haba yang terperangkap, itu maksud pengudaraan. Kemudian kamu kata ayat yang memastikan suhu dalam rumah tidak tinggi. Itu pun boleh jadikan sebagai alasan. Kamu akan tulis perkataan dia, kadar kenaikan suhu rendah. Suhu tidak mudah naik dengan cepat. Tidak mudah panas. Itu boleh guna. Maksudnya membawa maksud yang seerti dengan suhu dalam rumah tidak tinggi. Itu ayat-ayat alasan lah untuk reasoning. Ini baru pergi pada ayat soalan. Cadangan anda mestilah merangkumi muatan haba tentu bahan. Jadi perkara yang pertama dia nak muatan haba tentu bahan. Jenis bahan. Muatan haba tentu bahan untuk apa? Sebagai dinding dan bumbung rumah. Maksudnya kamu kena ada muatan haba tentu bahan untuk dinding, muatan haba tentu bahan untuk bumbung. Jenis bahan untuk dinding, jenis bahan untuk bumbung rumah. Kemudian kamu kena ada bilangan tingkap dan reka bentuk rumah. Kat sini tak adalah alasan yang kita nak guna tenaga solar tu. Tak adalah yang sesuai. Sebab reka bentuk rumah bermaksud design rumah tu besar ke, rumah tu tinggi ke, tingkap dia banyak ke, tingkap dia besar ke. Ada macam tu reka bentuk. Tu maksud reka bentuk. Jadi ini cikgu scratch idea daripada perkataan muatan haba tentu tadi. Ni belum jawapan tau. Ni baru idea. So kita tahu muatan haba tentu untuk dinding. Jadi kena fikirlah untuk dinding muatan haba tentu dia kena tinggi ke rendah. Kalau rendah kenapa? Kalau tinggi kenapa? Untuk bumbung untuk tinggi ke rendah. Bila soalan, ingat apa dalam soalan fizik, kalau dia minta jenis bahan, ini bahan untuk dinding dan bumbung, tapi dia minta jenis bahan, kamu boleh letak nama bahan. Contoh batu bata, tanah liat, simen, terpulanglah. Apa saja yang terlintas yang kamu rasa, oh dia takkan memanaskan. Ni contohlah nama bahan. Kalau bumbung, batu bata, atap rubiah, atap kayu, kamu rasa atap zinc sesuai, kamu tulislah atap zinc. Sebab dalam essay, dia tak ada penalti. Jadi kalau salah, tak berkenaan, tak dapat markah. Macam tu je. Jadi jangan takut nak tulis. Yang ini, ingat kalau jenis bahan, kita boleh bagi nama bahan. Kemudian, kita bagi sifat bahan. Ni sifat bahan, muatan haba tentu tinggi. Tapi dah ada dah dekat sini. Tapi cikgu tulis je. Muatan haba tentu tinggi pun ada juga dah. Bahan penebak haba. Tapi kita boleh fikir benda lain juga. Kamu nak kata bahan berketumpatan rendah boleh. Supaya dinding kamu tak berat, supaya bumbung tak berat. Tapi tak ada kena mengena dengan haba. Sebab tu tak letak ciri muatan haba tentu rendah. Muatan haba tentu pula. Ketumpatan rendah. Jisim rendah ke jisim tinggi. Itu pun sifat bahan juga. Jisim, ketumpatan, apa lagi. Kadar pengaratan. Itu semua sifat bahan. Tapi kita ambil yang ada kena mengena dengan haba. Kita tengah bincang pasal nak bagi rumah tu tak panas. Jadi kalau bilangan tingkap ada dua je jawapan kita. Bilangan tingkap kita kena banyak ke sikit. Kalau reka bentuk rumah, kita tengok daripada bumbung, ceiling. Ni untuk ventilation lah ni, lubang angin, lubang udara, ataupun kalau ada orang yang tahu istilah rumah, dia akan sebut kekisi angin. Ni tingkap besar, pintu besar, benda yang samalah. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, kira sama-sama dengan cikgu. Satu, muatan haba tentu dinding. Dua, muatan haba tentu bumbung. Tiga, jenis bahan untuk dinding.
4. Sifat bahan untuk dinding, penebak haba. 5. Nama bahan untuk bumbung. 6. Sifat bahan untuk bumbung, bahan penebak haba. 7. Bilangan tingkap. 7, 8. Bumbung tinggi. 9. Siring tinggi. 10. Lubang angin. 11. Tingkap besar. Jadi dah ada 11 poin, kamu akan reka 11 alasan. Takkanlah tak boleh sangkut 10 markah. Tapi biasanya yang berlaku, kamu tulis ngam-ngam je 5 poin, 5 alasan. Kamu mengharap 5 poin yang kamu tulis tu betul. Ingat ya nak, soalan nombor 11 ni, soalan modifikasi. Soalan ini yang paling senang dapat markah dalam esei berbanding dengan soalan 9 dengan 10. Jadi habiskan masa lebih kat sini pun tak apa. Ini bukan jawapan. Yang cikgu tulis ini adalah sketch idea. Cara tulis jawapan terpulang pada kamu. Kamu nak buat bentuk esei digalakkan. Tapi cikgu rasa galakkan kamu buat bentuk jadual macam ni. Simple je jadual macam ni. Sebab dia kamu bagi minimum 2. Kalau dapat bagi 3, 4, 5 lagi bagus. Dan sebab ni kalau dia berulang-ulang tak apa. Cuba tengok kat sini Ni sebahagiannya lah ni. Muatan haba tentu dinding tinggi dapat menebak haba. Kenaikan suhu adalah rendah. Ni kan ayat soalan tadi. Ubah sikit je. Cuba tengok pula yang ni. Bumbung diperbuat dari bahan penebak haba sebab mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Dinding diperbuat dari bahan penebak haba sebab dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So dia berulang. Jadi kalau alasan berulang tak ada masalah. Lubang angin tu letak tinggi sebab udara yang panas akan naik ke atas lalu keluar dengan lebih lancar. Betul ke cikgu? Lubang angin tu bukan letak tinggi. Lubang angin tu memang kedudukannya di atas pada tingkap. Rasanya kalau rumah Melayu lama tu dia ada jarang-jarang ke atas. Kalau rumah teres yang lama-lama tu dia ada satu tingkap yang tak boleh tutup tengah-tengah rumah dia tu untuk bagi natural light masuk. Tapi rumah-rumah sekarang biasanya dia sebab kita pasang aircon kan, dia tutup dah lubang angin siap-siap. Kalau kat kelas kamu tu, atas tingkap tu ada besi yang jarang-jarang tu. Itulah dia. Sebab udara panas akan duduk dekat atas. Jadi bila dah ada lubang kat atas, senanglah dia keluar. Jadi kat sini cikgu listkan sikit je lah sebahagian dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 ciri, 7 alasan. Maksudnya kat sini cikgu nak 10 markah. Tapi cikgu bagi 14 poin. Lebihlah daripada 10. Ya betul dah macam rumah zaman dulu tu. Bagi ke TC tingkap. Tapi rumah zaman sekarang dah banyak yang tak ada. Ada tapi boleh adjust lah. Boleh buka, boleh tutup. Okey, sampai sini okey Jadi alhamdulillah jelas. Tapi yang ni cikgu bagi 7 je. Sebab kalau tengok poin kita banyak 11. More and less lebih kurang sama lah. Jadi cikgu bagi contoh 7. 7 ciri, 7 lebih kurang 7 sebab. Macam tu. Okey. Nanti buatlah sendiri. Okey, kita tengok pula soalan yang ni. Okey. Bila soalan mengenai lengkung pemanasan atau lengkung penyejukan, kena faham satu keadaan lah. Antara P dengan Q, dia berlaku perubahan suhu. Suhu P tinggi daripada suhu Q. Jadi apabila berlaku perubahan suhu, bermaksud dekat situ muatan haba tentu. Tapi antara Q dengan R, suhu dia sama. Bila suhu dia sama, dekat situ bukan muatan haba tentu, tapi haba pendam tentu. Bila haba pendam tentu, kamu kena faham, dia mesti bertukar fasa. Cecair, pepejal, cecair jadi gas, pepejal jadi cecair, macam tu mesti bertukar fasa. Ada satu soalan yang selalu dia tanya, kenapa masa berjalan, tapi dekat Q dengan R ni suhu dia tidak meningkat. Dia tanya kenapa. Sedangkan dia sedang dipanaskan. Kamu kena faham,
semua benda terdiri daripada zarah yang mengikat satu sama lain jadi atom. Jadi zarah-zarah ni mempunyai tenaga kinetik yang tinggi, dia sentiasa bergerak. Bila dia sentiasa bergerak, dia sentiasa ada tenaga. Jadi bila kita nak buat satu calculation, dia susah. Saintis buat satu anggapan pada absolute zero, pada keadaan negatif 273 negatif 273 Kelvin. Cikgu lupa lah. Tolong. Ya, negatif 273 Kelvin ya. Pada kosong Kelvin. Tak. Ya, kosong Kelvin. Negatif 273 Kelvin. Saya lupa negatif 273 darjah Celsius kan. Pada negatif 273 darjah Celsius. Kosong Kelvin sama dengan negatif 273 darjah Celsius. Jadi pada keadaan itu, dia buat satu anggapan tenaga kinetik pada zarah ni habis. Jadi dengan menggunakan teori, idea yang macam tu, pada keadaan QR ni, dia dipanaskan tapi suhu tidak meningkat. Contohnya lah, suhu tidak berubah lah, tak bertambah, tak berkurang. Apa yang berlaku, tenaga kinetik, suhu yang ditambahkan tu digunakan untuk sama ada menguatkan ikatan antara zarah atau melemahkan ikatan antara zarah. Sebab zarah ni dia ada daya yang pegang satu sama lain untuk dia berkumpul rapat-rapat macam tu. So, bila kita bekalkan haba, sama ada dia melemahkan ikatan ataupun menguatkan ikatan. Kalau penyejukan dia menguatkan ikatan lah. Kalau dia pemanasan, dia melemahkan ikatan. Macam tu lah, itu pengetahuan amal sikit, cikgu cerita sikit. Dan ni engkau penyejukan. So kita tengok pada soalan. Dia kata suhu logam adalah mala dari Q ke R. Yang ni dia kata. Nyatakan jenis haba yang terlibat. Jadi kita tahulah dia haba pendam. Sebab keadaan dia suhu ni mala. Kalau ada perbezaan suhu, dia muatan haba. Namakan keadaan jirim dari Q ke R. Macam mana kita nak tahu keadaan jirim Q ke R? Pada graf tak ada, tapi dia bagi pada ayatnya. Bermaksud dia bermula daripada P ni dalam keadaan cecair. Jadi bila dia habis, dia dah jadi pepejal. So jawapan dia pepejal dan cecair. Kalau kamu buat simbol pepejal tambah cecair, boleh, tak salah. Kat dalam buku pun tulis macam tu. Cecair campur pepejal, boleh, tak salah. Jadi ni soalannya ni. Mengapakah suhu mala dari Q ke R? Kenapa suhu mala? Tu yang tadi kita bincang pasal tenaga kinetik molekul tadi. Cuma yang kalau pemanasan dia tidak bertambah. Kalau penyejukan dia tidak berkurang. Kalau pemanasan, tenaga haba yang dibekalkan melemahkan ikatan antara zarah. Kalau penyejukan untuk menguatkan ikatan antara zarah. Apakah yang berlaku kepada tenaga haba? Tenaga haba dibebaskan. Ini simple je soalan dia. Tapi ramai yang tak boleh jawab dekat sini. Jawapan yang paling tepat lah. Tapi kalau tak ada idea nak letak pasal melemahkan ikatan tu pun tak salah. Betul juga tu. Apakah yang berlaku pada tenaga haba semasa proses penyejukan dari R ke S? Tenaga haba dibebaskan. Sampai sini okey kan? So, kita tengok. Terima kasih Mariam. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Ni soalan ni. Muatan haba tentu. Ayat dia panjang sikit lah. So, bila soalan yang berayat macam ni, baca hati-hati. Highlightlah dia punya maklumat. Air panas berapa kilo. Campur air sejuk. Lepas tu dia bagi muatan haba tentu. So maksud muatan haba tentu, kita tak boleh translate daripada ni. Tapi bila kita buat macam ni, kita tahu dalam
maksud muatan haba tentu, kita kena sebut Q, kena sebut haba. Kita, alamak, cikgu tertinggal huruf M lah. Sekejap ah. Hayo. Minta maaf lah. Silap pula. Okey. Ha. Jadi, ya betul dah. Tapi macam mana kita nak ingat ayat dia? Kita kena sebut dalam ayat tu, kita kena sebut Q, haba tu kena sebut. Kita kena sebut M, kita kena sebut jisim. Kita kena sebut delta theta. So, ni yang paling minimum. Haba, Q. Suhu 1 darjah Celsius. Suhu 1 kilo bahan. Ini paling minimum. Okey? Tak kisahlah ayat dia terbalik-terbalik pun tak apa. Tapi ni paling minimum lah. Kalau boleh sebut suhu bagi jisim 1 kilo bahan. Sebut jisim sekali. Bagus. Okey. Yang ni dia minta kamu kira suhu akhir campuran. Jadi kamu ada air panas yang bersuhu 90 darjah Celsius. Kat dispenser dia tulis 90 darjah Celsius. Kamu ada air sejuk 30 darjah Celsius. Jadi bila air panas 90 campur dengan air sejuk, suhu dia akan duduk tengah-tengah. Jadi kamu akan tulis persamaan kamu macam ni lah. Ni untuk air panas, MC delta theta. Ni untuk air sejuk, MC delta theta. M air panas 0.05 kilo. Muatan haba tentu dia dah bagi 4,200. Tengok 90 tolak suhu akhir. Sebab suhu air bila dah campur air panas dengan sejuk jadi air suam. Air suam takkan panas daripada air panas. Sebab tu 90 tolak theta. Kemudian ini jisim air sejuk dia dah bagi dalam soalan kat sini. Muatan haba tentu dia pun dah bagi dalam soalan. Dekat sini kamu buat theta tolak 30. Jadi jangan salah dekat sini lah. Kadang-kadang kamu terbalik, kamu buat 30 tolak theta. Kamu kena faham suhu tu duduk tengah-tengah bila kita campur. Jadi suhu yang baru tu takkan lebih daripada 90 sebab tu 90 tolak suhu baru. Tapi takkan kurang daripada 30. Sebab itulah suhu yang baru tu tolak 30. Kena faham macam tu Sampai sini okey kan? Okey, terima kasih Jess. Terima kasih Adam. Suhu itu diberikan kepada seorang bayi yang meminum separuh daripadanya. Apakah yang akan berlaku pada baki suhu? Di soalan yang pertama. Apakah yang akan berlaku pada suhu baki susu? Jadi suhu dia tu makin meningkat, berkurang atau sama? Dia tanya apakah berlaku pada suhu baki susu selepas beberapa jam. Kemudian bagikan satu sebab bagi jawapan anda. So berkurang sebab haba hilang ke persekitaran. Dalam soalan haba ni kadang-kadang diminta kamu letak anggapan. Letak andaian. Ya betul, menurut betul Mariam. Jadi bila dia minta andaian ataupun anggapan, biasanya kita akan sebut haba hilang ke persekitaran. Jadi kita faham dalam prinsip keabadian tenaga, tenaga tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan. Tapi boleh bertukar bentuk. Tetapi ada setengahnya tenaga tu dia tak tukar 100%. Sebahagiannya bertukar dalam bentuk haba dan hilang kepada kawasan sekeliling. Itu antara anggapan yang selalu kita pakai dekat dalam transformer, dekat dalam haba. Itulah. Cadangkan satu cara membolehkan susu kekal panas dalam tempoh yang lama. Saya kamu bayangkan susu tu duduk dekat dalam botol susu. Jadi kita nak bagi susu kekal panas. Jadi apa sahaja alasan, cikgu bagi satu lah ni, balut botol dengan penebat. Ni alasan yang sangat penebat. Kamu boleh buat ayat lain. Balut botol dengan kain, bungkus botol dengan aluminium foil contoh. Letak botol dalam termos, dalam bekas botol. Macam itulah. Rendam botol dalam air panas pun boleh juga. Apa saja yang kamu buat, jangan keluarkan susu tu daripada botol.
Kalau kamu kata tuang susu dalam termos, salah lah. Botol tu masuk kat dalam termos untuk botol lah, dah boleh. Jadi, kenapa? Sebab kita nak kurangkan kehilangan haba persekitaran. Ataupun kamu bagi ayat lain, supaya haba tidak dipindahkan. Supaya haba tidak dialirkan dengan cepat. Kau boleh juga. Itu pun alasan yang kita terima lah. Yang sesuai. Okay. So, kita maksudnya okay. Sebenarnya tak sempat nak letak lagi YouTube yang rakaman minggu lepas. Tapi tak apa, nanti cikgu cari masa. Okay, kita tengok pula soalan yang ni. Sama je tadi. Sama je tadi. Sama je macam tadi kan. Muatan haba tentu pun kamu tahu. Kamu kena sebut pasal Q haba. Kamu kena sebut pasal M GCM dia. Kena sebut 1 kilo tu. Kamu kena sebut pasal delta theta. Jadi yang ni jawapan yang betul. Sebab tengok arah-arah angin ni. Pokok ni maksudnya angin tolak daripada laut ke darat. Angin. Pada waktu siang, daratan lebih cepat panas. Jadi jawapan dia, apa alasan dia? Sebab ini simple ni. Ini soalan SPM tahun lepas. Dan fenomena bayu laut. Yang salah ramai dekat fenomena lah. Bayu laut bermaksud daripada laut pergi ke darat. Bayu darat bermaksud angin daripada darat pergi ke laut. Macam tu. Ini okey kot kan? Okey. Laju pula kita malam ni. Tak apalah. Kita tengok soalan ni. Okey. Kalau perasan, soalan dia berulang-ulang, lebih kurang sama je. Cuma dalam bab haba kali ni, cikgu tak cover hukum gas. Sebab cikgu rasa hukum gas simple. Kamu boleh study sendiri. Cuma nanti pada hukum gas tu ingatlah apa saja yang menyebabkan suhu. Macam hukum Charles ke kan. Jadi kamu kena tukar unit pada Kelvin. Kamu tak boleh kira suhu dalam bentuk darjah Celsius. Kena faham yang itulah. So kita tengok. Kan? Betul kan Mariam kan? So buatlah soalan banyak-banyak. Nanti lebih kurang je jawapannya. Darjah 9.1 menunjukkan dua cerik elektrik yang serupa. P dan Q diisi dengan kuantiti air yang berbeza. So dia bagi gambar darjah P dengan Q. Air dekat P dia tunjuk paras mana, air dekat Q paras mana. Darjah 9.2 menunjukkan hanya cerik P mengeluarkan uap selepas dipanaskan selama 5 minit. Lepas 5 minit, P je yang dah masak. Apakah maksud haba? Kita dah bincang tadi. Maksud haba. Tadi maksud apa? Suhu. Ini maksud haba. Haba maksudnya satu bentuk tenaga. Dengan menggunakan rajah 9.1 dan 9.2, bandingkan jisim haba yang dibekalkan. Yang diminta banding tu jisim haba yang dibekalkan dan kenaikan suhu. Jadi kat sini kena macam soalan tadi lah. Hati-hati tengok apa dia nak. Kalau buat ayat panjang-panjang tak ada masalah. Tapi tangan kamu penat, mata kamu penat, cikgu takut kamu tak perasan ada yang belum kamu jawab. Jadi bila kamu buat tulis satu-satu. Dia nak jisim air, okay, apa dia? Dia nak haba yang dibekalkan, okay, apa dia? Dia nak kenaikan suhu, okay, apa dia? Dua-dua dapat haba yang sama. Dua-dua sambung kat plug. Dipanaskan dalam masa yang sama 5 minit. So kuantiti haba dia sama. Lepas tu dia nak nyatakan hubungan antara jisim dan kenaikan suhu. Jadi tengok balik pada soalan nombor 1 tadi, B1. Jisim dan kenaikan suhu. Macam itulah kita tengok. Lepas tu baru kita tulis jawapan dia. Semasa makin bertambah jisim, berkurang kenaikan suhu. Nak buat ayat lain pun boleh.
Kalau kamu nak buat apabila jisim berkurang, apabila jisim bertambah pun boleh juga. Kalau nak buat jika jisim pun boleh juga. Tak ada masalah ayat yang macam mana pun. Tapi kita pakai ayat antithesis lah sebab masing-masing pun dah mahir pakai ayat antithesis. Kemudian dia kata, nyatakan kualiti fizikal yang mesti dimalahkan untuk mendeteksikan hubungan antara jisim dan kenaikan suhu. Ini macam tadilah cara kita tengok muatan hak bertentu. Nak buat tenaga haba dia Q pun boleh juga. Tapi yang paling tepat muatan haba bertentu lah sebenarnya untuk dua-dua. Jadi betul pun haba yang dibekalkan pun sama. Cuma dekat sini dia nak yang dimalahkan. So kita tak tulis haba sebab haba dah dibincang dekat B ni. Sebab tu kita tak tulis haba sebagai yang dimalahkan. Kita tulis muatan haba bertentu saja. Okey ke ni? Saya rasa macam saya cakap pelik-pelik dah pula. Okey, terima kasih dah. Jenis air, jenis tak boleh lah. Kalau tulis kena jenis air yang sama, dia nak kuantiti yang dimalahkan ni dapat daripada mana? Dapat daripada formula Q sama dengan MC delta theta. So jenis air yang sama, betul lah muatan haba bertentu dia sama. Sebab muatan haba bertentu tu menunjukkan dia daripada jenis yang sama. Tapi kalau Mariam tulis jenis air yang sama tu, tak boleh lah. Dia tulis muatan haba bertentu. Sebab muatan haba bertentu air biasa lah 4,200. Tapi kalau air masin lain sikit. Okey. Terima kasih. So kita tengok soalan yang seterusnya. Lemon. Air lemon boleh disejukkan dengan menambahkan ketelan ais kepadanya. Statement macam tu je. Berikan penerangan berdasarkan pernyataan di atas. Jadi ni proses. Air lemon takkan sejuk kalau tak masukkan ais. Ya, keseimbangan terma dia taklah sampai keseimbangan terma kat sini. Sebab dia tak minta pun, dia cuma kata sejuk je. Maksudnya dia nak suhu tu turun, dia dah lah. Taklah sampai suhu tu sama. Jadi kita bila kita tak pasti macam tu, tulis je lah apa yang terlintas kan. Tak salah pun daripada kosong. Tapi kalau kita tengok pada kat sini, lemon takkan sejuk kalau kita tak letak ais kepadanya, tak masukkan ais. Jadi kita mulakan cara berfikir kita dengan membayangkan kita ambil ais batu, tambah kat dalam bekas air lemon tu. Kemudian tulislah. Lemon sedap. Macam-macam lah kau dah macam orang puasa lah. Apabila ais dimasukkan, kita bayangkan kita ambil ais, letak dalam air, ais akan melebur. Kalau tidak ais mencair, salah lah. Mencair maksudnya larutan pekat, tambah air jadi larutan cair. Melebur maksudnya berpejal jadi cecair. Ni markah. Bayangkan masuk. So kenapa dia melebur? Sebab dia berubah daripada pecel kepada cecair. Ialah kenapa dia berubah pada cecair? Sebab dia menyerap haba daripada air limau. Kat situ baru berlaku pertukaran haba tadi. Tapi kita nak bawa ayat ke arah itu kan. Kita tengok segala hint yang ada lah. Bila proses, kita bayangkan proses tu macam mana. Apa yang kita kena buat dulu. Proses lagi mudah sikit kot. So inilah poin kita. 5 poin kita kat sini. Dia tak ada pun muatan nak bertentu kat sini sebab dia just kata disejukkan saja. Simple lah yang ni. Tapi pada soalan ni biasanya kamu akan dapat markah pada perkataan melebur. Kamu dapat markah kepada idea perpindahan haba. Yang ni cikgu tulis menyerap haba. Tapi kalau kamu buat ayat, ais akan menerima lebih banyak haba daripada air lemon. Ataupun air lemon memindahkan haba dengan banyak kepada ais. Ataupun kamu kata ais memindahkan haba dengan sedikit kepada air lemon.
So kamu buat ayat yang menunjukkan perpindahan haba antara air lemon dengan ais pun dah markah dah. Membawa maksud yang sama lah dengan perkataan menyerap haba ni. Itu menunjukkan perpindahan haba berlaku. Jadi air tu jadi sejuk sebab tenaga kinetik dia berkurang. Jadi kalau kamu minum air panas, kalau kamu tarik, macam tarik tu sebenarnya dia bukan makin sejuk. Dia dapat buih dia makin panas. Kamu pecutkan laju zarah tu kan, kamu gerakkan dia. Macam kamu kacau air lah. Kacau menyebabkan air semakin panas. Jadi kalau kamu nak air tu cepat sejuk, air panas cepat sejuk, kamu tuang dalam pinggan, luas permukaan yang terdedah kepada udara, menyebabkan suhu akan turun dengan cepat. Jadi kalau tulis pasal konsep keseimbangan terma, tengok ayat lah. Kalau kamu cerita konsep keseimbangan terma, kamu cerita haba dipindahkan dari mana ke mana, yang itu dapat markah lah. Tapi kalau kamu kata pemindahan haba bersih berlaku, tak ada markah lah kat situ. Sebab suhu tak sama pun. Macam mana nak perpindahan haba bersih berlaku? Tapi kalau ayat yang dia kan, kalau kita tulis pasal keseimbangan terma, kita akan tulis dulu haba dipindahkan dari mana ke mana kan. Yang itu dapatlah markah. Tapi bila kita kata perpindahan haba bersih berlaku, maksudnya haba dah dipindahkan sampai habis, yang itu tak ada markah lah. Tapi tak salah. Sebab kat sini dia tak cakap pun suhu dia sama. Jadi tak ada idea yang haba bersih dia sifar. Dia cuma kata suhu dia jatuh je. Dia disejukkan. Dia tak cakap lemon apabila dimasukkan ais, kedua-duanya mempunyai suhu akhir yang sama. Kalau disebut suhu akhir yang sama, bolehlah cerita pasal haba bersih sifar. Okey kan? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, yang ni lah. Soalan ni dia bagi cawan bongok macam ni, cawan bongok. Cawan macam cawan polystyrene je kadang dia letak minuman panas. Lepas tu dia nak ciri yang sesuai untuk mengekalkan suhu. So yang ni dia bagi ciri bahan untuk cawan, penutup, kaedah membuat minuman kekal panas. So kat sini cikgu buat idea kasar je dulu. Tapi kamu kena halusi lagi. Bahan untuk cawan, kamu letak nama bahan. Cawan kamu nak buat daripada kayu, kamu tulislah kayu. Oh tak, kawan kamu nak buat daripada kaca, kamu tulis kaca. Tak, cawan kamu nak buat daripada polystyrene, kamu fikirlah apa saja yang boleh mengekalkan suhu minuman panas dalam masa yang lama. Maksudnya minuman tu kena kekal panas. Sifat bahan, kamu pilihlah muatan haba tentu dia tinggi ke rendah. Macam tu bahan. Bahan untuk penutup pun sama juga. Sifat bahan, nama bahan. Paling kurang sifat bahan kamu boleh bagi muatan haba tentu. Muatan haba tentu dia tinggi ke rendah. Sebab dia melibatkan haba kan. Kaedah membuat minuman kekal panas. Macam mana kaedah minuman kekal panas? Untuk kekal satu benda dalam panas, kadang-kadang kita buat dia lapisan dia 2 lapis, dua layer supaya tengah-tengah tu ada macam ruangan bervacuum. Jadi haba tidak dapat dipindahkan sebab ada vacuum tengah. Kamu kata nak buat dalam balut ke boleh, nak cawan kamu kena warna hitam ke, warna silver ke, kamu fikirlah. Jadi kaedah tu masuk kaedah sebenarnya. Jadi ni, tengok reasoning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 reasoning. 9 ciri. 9 ciri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ciri. 9 ciri, 9 reasoning. So ada 18 point yang kita letak supaya dapat markah 10 per 10. Ini yang cikgu kata tadi, bila dia minta jenis, kita bagi nama bahan untuk cawan. Setelah cawan dibuat daripada polystyrene, plastik, kaca. Apa saja yang kamu rasa boleh tahan panas. Kayu tak bagus lah, kayu bukan pada haba yang bagus. So cawan daripada kayu tak sesuai. Sifat bahan untuk cawan.
Dia takat lebur tinggi. Sifat bahan untuk cawan, muatan haba tentu tinggi. Dia kata, kalau haba je, muatan haba tentu. Dan masih lagi, sifat bahan untuk cawan. Warna putih atau perak atau berkilat. Kenapa dia memantul haba? Nama bahan untuk penutup, sama juga. Nak isi semua boleh. Katakanlah kamu tulis poliskina, plastik kaca atau kayu. Ada satu salah. So kamu haraplah masa tu orang yang tanda kertas kamu tu memaafkan kesilapan kamu ada tulis kayu. Contohlah kan. Tapi kalau boleh jangan letak banyak macam ni. Ni contoh untuk kamu. Kamu letak yang paling kamu yakin. Biasanya kaca lah kan. Kita pakai gelas kan. So sama je tengok. Penebat haba juga. Tapi sifat bahan untuk penutup, dia kedap udara. Penutup dia kena kedap udara. Lepas tu kaedah membuat minuman kekal panas ada dua kaedah kat sini. Balut dengan kain yang dinding berlapis. Dinding berlapis ni idea dia macam kalau kamu tengok macam termos ke apa, dinding dia dua lapis. Dia boleh apa apa nak cakap apa dia. Dia ada vacuum tengah-tengah dia tu. Idea macam termos lah. Macam kamu punya tumbler Taiso tu kan dia tebal kan. Dia tebal bukan sebab dia tebal solid. Dia ada hollow kat dinding dia tu. Supaya dia double wall. Dua lapis. Macam tu. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak? Kalau tak ada apa-apa, kita ending kelas kita kat sini. Cuma minggu depan tu tukar tarikh. Cikgu pergi kursus. So cikgu dah pindah dekat jadual. Tengok dia dah tukar 28 kot. So jadi kelas minggu depan sepatutnya kita belajar elektrik. Pada 23 cikgu tukar pada 28 sebab cikgu kena pergi kursus. So take note lah yang tu. Soalan yang macam mana boleh guna dari atau daripada. Ini apa? Yang more than less than lah Jess. More than less than. Saya tak faham lah Jess. Tukar hari apa dah? 28 tu. Sebelum Deepavali. Senin dah. Jess, explain sikit Jess. Soalan yang macam mana boleh guna dari atau daripada. Ya. Sebab dia punya simbol matematik dia more than, less than. So kita akan sebut kecil dari, besar dari, pendek dari, tinggi dari, lebih dari, kurang dari. So itu maksudnya. Tapi kalau nak guna kecil daripada tak salah. Cuma daripada segi tata bahasa Melayunya salah lah. Tapi dalam fizik kita tak penalti kamu daripada segi grammar. Cuma jangan letak perkataan lebih. Kalau less than, kurang dari. Tapi bila kamu sebut lebih kurang dari, salah lah. More than, besar dari. Tapi kamu tulis lebih besar dari, it's okay. Lebih menunjukkan banyak, besar menunjukkan banyak. Okay. Tapi kalau less than, lebih kurang dari, jadi salah lah. Sebab less than bermaksud kurang dari, bukan lebih kurang. So dia jadi kontra dekat situ. Dah clear? Betul. Okay. Tak ada nak tanya apa-apa. Kalau tak kita habis kelas kita dekat sini lah.
Yang perubatan bahasa C. Okay, Mariam. Okay, right? Ya, satu isi satu markah. Dia macam ni, bila bahagian perubahasaian, bahagian C, essay ataupun dekat bahagian B kan, kita ada 11 markah. Kita tulis sebanyak mungkin, selogik mungkin, sefizik mungkin. So kita punya point kita nak bagi reasoning tu, sebab reasoning yang boleh repetition. Bukan. Satu isi satu markah bermaksud kamu bagi nama bahan satu markah. Sebab dia mengurangkan kondaksi haba. Another markah. Huraian another markah. So, jadi kalau kamu bagi 7 poin, 7 reasoning. 7 ciri, 7 sebab. So kamu bagi 14 markah yang kamu tengah betting lah, sangkut ke tak markah 14 tu. So biasanya kalau 10 markah, cikgu-cikgu ajar minimum kamu kena bagi 5 poin, 5 reasoning. Tapi saya advise try dapatkan poin tu more than 5 dan reasoning tu as much as you can think lah. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Boleh je Z. Boleh isi lebih. Tetapi jangan kontra lah. Kalau kamu kata muatan haba tentu dia tinggi, stick to the point lah. Janganlah kemudian kat bawah kamu kata muatan haba tentu dia rendah. Tak boleh lah pula. Boleh. Tanya jangan nanti. Tak ada kesimpulan. Oh, yang kesimpulan tu memang tak ada sebenarnya. Kalau macam soalan bahagian 9, soalan bahagian 9, soalan nombor 9 dengan nombor 10 tu lah Mariam. Kalau dia tanya, kamu akan kata saya pilih bahan apa? A, B, C, bahan J, K, L, N. Kamu pilih yang tu. Memang tak ada kesimpulan. Tapi yang kesimpulan yang bahagian B tu sebenarnya tak ada markah kat kesimpulan tu. The 10th mark, pasti tak payah. The 10th mark kalau kat bahagian B, based on your mark 1 to 8, so you ada 10 mark, maka 9 daripada apa yang you choose, maka ke 10 berdasarkan markah 1 hingga 8 you. So you tak buat kesimpulan pun tak apa. Tapi let's say kalau you ada plenty of time, so you nak tulis kesimpulan, make sure you repeat bukan pada ciri, pada reasoning. Sebab reasoning yang boleh repetition, yang ada chances repetition dapat markah. Itu sebenarnya you don't have to know lah sebenarnya. Sebab cara nak bagi markah ke 10 tu examiners je yang tahu. Sebab base daripada jawapan kamu nombor 1 hingga nombor 8, you berdasarkan point apa yang you dapat. So you punya combination mark 1 to mark 8 tu berapa dapat. So that means kalau you doing well dalam markah 1 hingga 8, biasanya markah 10 dapat lah. Dia macam giveaway marks lah sebenarnya markah ke 10 tu. Tapi taklah murah sangat nak giveaway kan. Ceritalah. Okay. Kita tengok jawapan C. Satu C. Baik. Sekejap saya tengok. Soalan nombor 1 ya. Yang ni Alright. Ya ke? Sama-sama Jess. Nanti cikgu ada masa nanti cikgu letak kat YouTube lah. Kelas minggu lepas ada audio, video dia pun cantik. Nanti cikgu upload. Cikgu tak sempat nak upload sebab 1 hour kan. Ambil masa nak download, nak upload balik kat YouTube. Dan kelas minggu ni lah nanti cikgu letak. Alright, thank you guys. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih semua.
Sama-sama.